Sekejap. Okey, so kita tengok praktis yang keempat, soalan pertama. Okey, diberi maklumat dekat kita, dicerita pasal umur. Okey, maklumat yang diberi, Karina, umur dia 3 tahun lebih tua daripada adik dia. Maksudnya, contoh, kalau kita ambil nombor, kalau adik dia 10 tahun, umur Karina kita kena tambah dengan 3. So, jadi 13. Okey, tapi sekarang ni kita tak tahu berapa umur Karina, berapa umur adik dia. Okey, so kita kena pasti dahulu dia punya maklumat. Okey, so maklumat pertama diberi Karina 3 tahun lebih tua daripada adiknya. Okey, highlightkan dulu. Sama baca lagi, hasil darab. Okey, hasil darab umur mereka maksudnya umur Karina darabkan dengan umur adik dia, kita akan dapat 18. Okay, so mungkin dekat sini kita boleh cuba conteng-conteng dululah. Okay, cikgu mulakan dengan ayat pertama tadi. Karina 3 tahun lebih tua. Okay, tengok soalan. Dia ada tak bagi huruf yang mewakili umur adik Karina? Kalau ada, kalau ada huruf, kita pakai huruf yang diberilah. Kalau dia tak beri huruf, kita boleh guna sebarang huruf. Okey, selalu ingat huruf ni dia maksudnya ada nilai. Tetapi dalam algebra, apa-apa huruf dia adalah nilai yang tidak diketahui. Okey, ini asas algebra. Okey, so kita sambung baca lagi. Jika adik Karina, okey, diberi umur adik Karina adalah K tahun. Okay, so dekat sini kita dah boleh tulis maklumat dia. Okay, umur Karina untuk ayat pertama ni cikgu boleh tulis. Okay, sebabkan adik Karina 3 tahun. Sorry, K tahun. Okay, Karina pula 3 tahun lebih tua. So persamaan yang mewakili, ungkapan yang mewakili umur Karina akan jadi macam ni. Okay, umur Karina sama dengan okay, 3 tahun lebih tua. So, 3 tambahkan dengan umur adik dia. So, umur adik dia diguna huruf K. Okay. 3 tambah K. So, ini adalah persamaan mewakili umur Karina. Okay. Kemudian yang kedua, berdasarkan ayat, hasil darab umur mereka ialah 18. Cikgu tukar warna sikit Okey, hasil darab umur mereka ialah 18. So, maklumat yang kita boleh tulis dekat sini, cikgu pakai warna biru cair. Okey, untuk ayat kedua ni, kita boleh tulis sebagai hasil darab umur mereka. So, Karina, umur Karina, okey, Karina darabkan dengan umur adik dia, kita akan dapat 18. Okey. Dekat sini, umur Karina tadi yang warna merah ni. Okey, so cikgu salin balik. 3 tambah K buat dalam kurungan. Okey, 3 tambah K. Kemudian darabkan dengan umur adik Karina. Umur adik Karina tadi adalah K tahun. Okey, so kita darabkanlah dengan K. Okey, darabkan dengan nilai K. Okey, dapatlah nilai dia 18. Okey. So, yang ini kita boleh selesaikan. Kita selesaikan dulu yang ini, yang warna biru ni. Okey, 3 tambah K dalam kurungan, darabkan dengan K sama dengan 18. So, yang ini dia akan jadi, cikgu tulis dekat sini terus Okey, cikgu salin balik dekat sini. Umur Karina tadi. Okey, umur Karina sama dengan 3 tambah X. Kemudian umur adik dia, umur hasil darab diorang adalah 3 tambah X darabkan dengan X. So sekarang awak dah masuk tingkatan 4. Tak payahlah tulis darab dekat sini. Kita terus tulis. Terus buat dia dalam bentuk kurungan saja. Terus darabkan dengan X. Hasil darab dia tadi adalah 18. Kemudian soalan tanya, bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan K. Soalan minta kita tulis persamaan kuadratik. So, selalu ingat bila sebut persamaan, awak jumpa saja perkataan persamaan,
dia mesti sama dengan kosong. Okey, wajib. Sebab persamaan mesti ada simbol sama dengan. Kalau persamaan kuadratik, dia mesti sama dengan kosong. Okey, so kita akan ambil yang warna biru ni lah. Kita selesaikan yang warna biru ni. Sebab, okey, ayat di tadi dikata, Karina umur dia adalah 3 tahun lebih tua daripada adik dia. Okey, so ini adalah persamaan mewakili umur Karina warna merah. Yang warna biru ni pula persamaan mewakili umur hasil darab umur Karina dengan umur adik dia. Okey, so kita selesaikan yang warna biru ni. Okey, so kita akan dapat ini basic algebra saja. Okey, 3 darab X awak akan dapat 3X. Kemudian X darab X awak akan dapat positif X kuasa 2 sama dengan 18. Okey, macam betul. Tapi kalau awak buat macam ni sampai sini saja, kalau soalan tu 3 markah atau 4 markah, kalau kita buat sampai sini, awak tak akan dapat markah penuh. Sebab soalan kata tadi, persamaan kuadratik. So, persamaan kuadratik mesti sama dengan kosong. Okay, so apa kita kena buat? 18 ni, pindahlah pergi sebelah. Okay, yang ini awak tak usik, salin balik. Okay, ataupun kita susun ikut um, bentuk yang sepatutnya. Okay, so X kuasa 2 letak dekat depan. Kemudian positif 3X letak dekat tengah. 18 asal dia positif. Pindah ke sebelah sini. Okay, dia akan jadi negatif 18. Secara automatik belah kanan dah tak ada nombor. Dia jadilah sama dengan kosong. Dah. Macam tu je. Okay. So, ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Kejap Umur adik Karina adalah K tahun. Okay, ni cikgu adjust sikit. Okay. Okay. Sekejap cikgu adjust balik. Okay. Umur adik Karina tadi diguna huruf K. So, huruf X ni kita tukar dengan huruf K. Huruf ni pun awak kena hati-hati juga. Tak boleh ke cikgu kalau kita pakai sepanjang masa huruf X je? Tak boleh. Awak kena hati-hati. Okay, so ni cikgu adjust balik. 3 tambah K. Ni pun 3 tambah K juga. Adjust balik. Okay, sebab kalau tak ikut nanti dia jadi salah. Okay, maksudnya kita tak faham soalan. 3 tambah K darabkan dengan K sama dengan 18. Okay, kalau dia tak bagi huruf, awak pakailah huruf apa yang awak suka. Okay, so ni cikgu adjust balik. Padam semula. Okay, kejap Okay, so tadi jadi 3K tambah K kuasa 2 sama dengan 18. Okay, cikgu terus susun. K kuasa 2 letak dekat depan. Tambah 3K tolak 18 sama dengan kosong. Dah macam tu je. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Cikgu zoom out balik. Okay, dah. Macam tu je. Okay, dan selalu ingat. Okay, kuadratik mesti ikut turutan dia. Kuasa 2 duduk depan. Yang huruf sahaja dengan nombor duduk dekat tengah. Nombor sahaja duduk dekat belakang. Ingat susunan dia. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Wajib ikut. Okey? Cikgu dah pesan banyak kali dah. Okey? Jangan nanti bila awak masuk awak belajar, pening lagi. Okey? Dah peraturan dia memang macam tu. Okey? So kita ikut saja. Okay, sebab apa? Nanti senang. Kalau kita nak masuk untuk guna kalkulator, dia akan jadi senang untuk awak kira. Okay? Alright. Ada soalan untuk bahagian yang ini? Ada yang kurang jelas? Ada yang, cikgu, kenapa dia macam ni? Okay. Tak ada Okay. So, soalan satu settle. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Macam inilah bentuk soalan SPM. Okay? Lebih kurang macam ni. Tapi dia lagi SPM punya lagi complicated lah. Okay.
Alright, soalan yang kedua. Sebuah kereta mengambil masa X tolak 1 jam. Okey, macam biasalah. Kita gariskan dulu kata kunci dia. Okey. So, yang pertama, masa sepatutnya ada nilai. Tapi, yang ini dah dibagi macam tu, kita ikut je lah. Masa kurungan X tolak 1 jam. Okey. Kemudian, sejauh 160 kilometer. Okey, cikgu pakai warna lain. Okey. Oh, sekejap Masa tadi warna kuning. Okey, kemudian yang ini pula. Okey, sejauh 160 kilometer. So, ini mewakili jarak. Okey, ini mewakili jarak. Dengan kelajuan 26x tambah 2 kilometer per jam. Okey, cikgu highlightkan dulu. Kelajuan yang diberi 26x tambah 2 kilometer per jam. Okey. Ni cikgu pakai warna luar tadi. Kelajuan ni cikgu tukar warna. Cikgu pakai warna biru cair. Okey. Bentuk satu persamaan kuadratik. Okey. Kena pasti soalan tu disuruh awak tulis persamaan ke atau ungkapan kuadratik. Okey, so soalan ni disuruh kita buat cipta persamaan kuadratik. Okey, so cikgu highlightkan. Okey, kata kunci dia bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Okey, dia dah bagi tu kita ikut je lah. Okey, so ini cikgu tukar warna kata kunci yang ini cikgu pakai warna ni lah. Yang cair sikit. Kejap ni sikit. Cair sikit. Macam nampak. Okay. Okay. So awak ada unit pula. Awak ada nilai untuk masa. Awak ada nilai untuk jarak. Awak ada nilai untuk laju. Yang ini sebenarnya dia berkait dengan apa yang awak dah pernah belajar dulu. Okay. So cara dia, awak diberi masa, awak diberi jarak, awak diberi laju. So ini sebenarnya kita kena bentuk persamaan kuadratik yang mewakili kelajuan. Okay. Formula asal dia adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini awak dah belajar masa tingkatan kita berapa? Tingkatan 1 kalau tak salah cikgu. Okay, jarak bahagi dengan masa. Dengan darjah 6. Okay. So, benda berkait. Nanti dalam tingkatan 4, awak akan belajar pasal graf. Okay, berkaitan dengan laju, jarak dengan masa. Okay, itu kemudian bab 6 nanti. Okay, so ini adalah formula asal. Laju sama dengan jarak bagi masa. Okay, so apa kita kena buat? Ganti nilai. Okay, so laju tadi, okay, kod-kod awak tak berapa nak nampak sangat. Okay, cikgu highlightkan dulu. Okay, ikut je warna yang cikgu warnakan tu. Laju, okay, cikgu pakai tadi warna diwakili oleh warna biru cair. Okay, laju tadi diwakili oleh warna biru cair. Warna sekejap ni lah. Okay, biru cair, kita ambil yang ini. Okay, kemudian jarak tadi cikgu pakai warna hijau. Okay, jarak diwakili oleh warna hijau. So, tukar warna dekat sini. Ini cikgu dah tolong sikit-sikit dah ni. Ini detail dah ni. Kemudian masa cikgu pakai tadi warna kuning. Okay. So, tiga-tiga ni dah ada nilai. Awak masukkan aja lah dalam persamaan tu. Okay. Masukkan aja nilai. Okay. So, laju tadi diberi yang ini 26. Ikut je. Kurungan 26x tambah 2 tutup kurungan sama dengan jarak dibagi 160 kilometer perkan dengan masa. Mana masa tadi? X tolak 1. Letak dekat bawah. Okay, dalam periksa, awak dapat buat macam ni pun dah dapat 1 markah dah sebenarnya. Okay. Tapi dengan syarat awak kena tahulah. Soalan ni dia sebenarnya suruh awak tulis
pasal formula apa sebenarnya? Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Okey. Alright. So apa kita kena buat? Okey, awak kena pastikan belah kanan mesti sama dengan kosong. Sebab soalan kata bentuk persamaan kuadratik. Maksudnya semua kena bawa pindah pergi sebelah kiri supaya belah kanan awak jadi sama dengan kosong. Okey? So apa kita kena buat? Pindahlah. Okey? Ini cikgu ada 160 perkan dengan X tolak 1. So apa cikgu akan buat? Pindahkan yang ini dulu pergi sebelah. Okey, ini cikgu tunjuk salah satu. Okey, kurungan 26X tambah 2. Okey, ini asalnya bahagi. Okey, bila pindah dia jadi darab. Okey, kurungan jangan lupa. Okey, sama dengan 160. Cikgu, tak boleh ke kalau saya terus pindah semua sekali, cikgu? Boleh. Kalau awak dah expert, algebra awak betul-betul dah kuat, dah mantap, awak boleh pindah sekali arung. Tapi, kalau awak masih lagi tak yakin, belajar buat satu-satu. Sebab benda ni ambil masa. Jadi, kalau awak salah sikit je nanti, berserabut kepala nanti. Okay? So, ni cikgu tunjuk satu-satu step dia. Okay? So, pindahkan X tolak 1 ni pergi ke sebelah kiri dulu. 160 ni nanti dulu. Biar dulu. Okay? So, yang ini kita selesaikan dulu. 26X tambah 2. Okay? Kurungan X tolak 1. Okay? Ini kan awak dah belajar masa tingkatan 2. Darabkan je lah. Cikgu buat dekat sini. Sebab cikgu tak nak kacau sangat dia punya ni. Okay? So, yang ini dia jadi... Okay, 26X darab dengan X, kita akan dapat 26 X kuasa 2. Kemudian 26X darabkan lagi dengan negatif 1. Kita akan dapat negatif 26X. So setiap term tu, setiap sebutan tu, awak kena darab dengan setiap sebutan dekat kurungan yang lagi satu. Okay. 26X darab X. Kemudian 26X darabkan dengan negatif 1. Okay, kemudian tak habis lagi. Awak ada lagi ni 2. Okay, dekat dalam kurungan pertama ni awak ada 2. Okay, so settlekan lagi. Cuba pakai warna hitam lah. Okay, 2 darab X. Okay, awak akan dapat positif 2X. Ni panjang sikit. Kemudian positif 2 darabkan dengan negatif 1. Awak akan dapat negatif 2. Okay, ini sama dengan 160. Salin je balik. Okay, sama dengan 160. Okay. Bila sampai sini, ikut awak. Cikgu bagi pilihan. Awak nak bawa pindah 160 pergi sebelah terus boleh. Ataupun awak nak kira dulu yang sebelah kiri. Okay. Saya cikgu bagi pilihan. Awak nak settlekan dengan susun dulu ke? Atau awak nak pindah terus 160 ni pergi sebelah kiri? Mana satu pilihan yang awak nak? Tuliskan dulu. Terus, okay. Settlekan dulu. Patricia nak settlekan dulu yang ni betul? Okey, boleh tak ada masalah. Ikut tak jadi masalah pun. Okey. So yang ini, 26X kuasa 2 tak ada kawan. So salinlah balik. 26X kuasa 2. Ini hutang 26, bayar 2. Kita akan dapat negatif 24X. Okey. Tolak 2. Ini cikgu terus pindah. Cikgu terus shortcut satu step sebab dia punya ruang tu tak cukup. Okay, 160 cikgu terus pindah. Pergi kiri, dia akan jadi negatif 160. Okay, automatik belah kanan kita dah jadi kosong. Dah tak ada apa-apa. Sama dengan kosong. Okay. Ni kan boleh settlekan ni. Negatif 2 dengan negatif 160. Dia akan jadi 26 X kuasa 2 tolak 24X negatif 162. Besarnya nombor. Okey. Sama dengan kosong. Okey. Kalau boleh kecilkan, awak kecilkanlah. 26, 24, 162. Awak nak kecilkan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau tak nak kecilkan pun tak apa juga. Okey. Sebab soalan ni, dia minta awak
bentukkan satu persamaan kuadratik. Dia tak sebut bentukkan persamaan kuadratik dalam bentuk termudah. Maksudnya kalau buat sampai sini pun dah betul lah. Kalau awak nak kecilkan, bahagikanlah contoh. Okey, 26, 24, 162 ni awak boleh bahagikan dengan sifir 2 lah. Okey, 26 bahagi 2. Okey, kita akan dapat 13. 24 bahagi 2. Kita akan dapat 12. 162 bahagi 2. Kita akan dapat 81. Okey, tapi cikgu tulis juga. Okey, yang dikecilkan tu dekat sini. Okey, so, tadi 26. Kita akan dapat tadi 6 bahagi 2. Okay. 13. X kuasa 2. Tolak 24, 20, 22, 24, 12. 12X. Tolak 162 tadi. Bagi dengan 2, kita dapat 81. Okay. Benda sama je sebenarnya. Okay. Kalau diikut soalan. Tapi soalan ni sebenarnya sampai sini pun dah dikira betul juga. Yang ini bentuk termudah. Okay. Bentuk termudah. Okay. So ini adalah jawapan untuk soalan praktis 4, soalan yang kedua. Okay. Cikgu zoom outkan sikit. Okay. So persamaan kuadratik tadi cikgu guna warna purple kan? Okay. So ni jawapan akhir dia cikgu guna warna purple juga. Ini satu. Okay. Ataupun awak boleh salin, awak boleh ambil yang ini juga. Okay. Mana-mana tak menjadi masalah. Okay. Tapi lagi bagus kalau awak boleh kecilkan dia. Okay. Tapi kalau tak nak kecilkan pun tidak menjadi masalah. Sebab soalan ni dia suruh awak tulis persamaan kuadratik. Dia tak sebut dalam bentuk termudah ataupun tidak. Okay. So dua jawapan ni boleh diterima. Okay. Right. So soalan kedua ni selesai. Soalan 3 dengan 4. Yang ini cikgu nak simpan dulu. Soalan 3 dengan 4 ni. Okay. Cikgu nak guna nanti. Okay. Sekarang semua belajar pasal penyelesaian masalah kan. Pening pula kepala. Okay. Soalan 3 dengan 4 ni nanti dulu. Cikgu nak simpan. Mungkin bila kita dah habis semua nanti, cikgu akan guna balik dua soalan ni. Okay. So selesai untuk dua soalan daripada praktis yang keempat. Okay. Kalau awak nak cuba buat soalan nombor 3 dengan 4 ni boleh. Okay. Nanti cikgu sharekan jawapan ke. Tengok macam mana. Okay. So settle untuk yang ini. Okay. Seterusnya kita akan beralih kepada file yang kedua. Ini yang latest punya. Okay. Ada berapa ni? 5, 6, 7, 8. Okay. Okay. So kita terus beralih kepada praktis 5. Okay. Ini start balik dengan muka surat 1 lah. Sebab ni file yang kedua. Okay. So cikgu zoom inkan sikit. Okay. Punca persamaan kuadratik. Soalan ni. Favorite. Okay. Sangat senang. Okay. Punca persamaan kuadratik. Cikgu highlightkan dulu. Okay. Bila kita sebut punca persamaan kuadratik. Okay. Punca persamaan kuadratik ni. Maksudnya adalah. Mana cikgu nak cakap? Okay. Punca persamaan kuadratik ni maksudnya adalah nilai X. Okay. Nilai X yang boleh dimasukkan dalam persamaan. Okay. Contoh, cikgu bagi contoh. Okay. Cikgu conteng dekat sini sikit. Okay. Ini awak dah belajar sebenarnya. Persamaan kuadratik ni. Okay. Punca persamaan kuadratik. Contohlah. Kejap Cikgu tukar warna. Cikgu bagi satu contoh je. Okay. Kita ambil soalan daripada praktis
Okey, cikgu ambil daripada um, praktis satu. Okey, soalan yang ini. Okey, contoh ha. Okey, soalan dia diberi M kuasa 2 tolak 3M tambah 2. Okey, sama dengan kosong. Okey, kalau soalan tanya, nyatakan punca bagi persamaan kuadratik. Maksudnya dekat sini adalah soalan tu dia suruh awak cari nilai M tu sama dengan berapa. Nilai huruf tu sama dengan berapa. Kalau awak masih ingat lagi masa tingkatan berapa? Tingkatan 2 kalau tak salah cikgu. Awak kena guna teknik darab silang. Awak kena guna teknik darab silang ataupun ada setengah cikgu dia ajar guna teknik pembahagian pemfaktoran. Kalau masih ingat lagi lah. So, cikgu tunjukkan dulu contoh. Contoh macam ni, M kuasa 2 tolak 3M tambah 2. Katakan cikgu guna cari punca guna darab silang. Bentuk dia macam ni. Kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Dekat yang depan ni, dia mesti M kuasa 2. Dekat tengah ni, dia mesti... sorry. M kuasa 2 pula. Dekat yang pertama ni, dia mesti... AX kuasa 2. Dekat tengah ni, mesti nilai C. Dekat yang belakang lepas palang ni, dia mesti nilai untuk BX. Kalau awak ingat lagi lah yang ini. Tapi cikgu bukan nak tunjuk yang ini sebenarnya. Cikgu nak terangkan punca tu apa sebenarnya. So, katakanlah untuk soalan yang ini. Kita nak cari punca. So, langkah pertama. M kuasa 2 ni, awak kena fikir. Berapa darab berapa dapat M kuasa 2? Kita tahu M kuasa 2 ni sebenarnya sama dengan M darab M. So, awak tulis balik dekat sini. M, satu dekat atas, satu lagi dekat bawah. So dekat bawah ni awak akan dapat M kuasa 2. Yang tengah ni C. C awak kena fikir. C dekat sini nilai dia 2. So, awak kena fikir berapa darab berapa dapat 2. Dia 1 darab 2 lah. Ataupun 2 darab 1. Letak je lah mana-mana pun. 1 dengan 2. Kemudian, nilai dekat hujung ni awak kena darabkan. Awak kena silangkan dia. Bawah pair dengan atas. Atas pair dengan bawah. So, kalau macam ni, M darab 1. Awak akan dapat 1M. M darab 2M. Awak akan dapat 2M. Dan dekat sini awak kena fikir. 1M dengan 2M. Macam mana awak nak jadikan dia negatif 3M? Nak guna operasi apa dekat sini? Positif ke negatif? Tengok yang BX ni je. Macam mana awak nak jadikan nilai dekat sini, macam mana awak nak selesaikan 1M dengan 2M ni, awak nak kena guna operasi apa supaya dia jadi negatif 3M. Yang ni syarat dia mesti guna simbol tambah atau tolak saja. Positif negatif saja. Macam mana 1M dengan 2M nak jadi negatif 3M? Cuba fikir dulu. Simbol apa yang kita kena letak dekat depan ni? Positif ke negatif? Supaya dapat negatif 3M dekat sini. Letak simbol. Positif. Positif dekat mana? Dekat dua-dua ke atau salah satu? Dia boleh dua-dua ataupun salah satu.
Contoh kalau, okay, cikgu letak dua-dua. Kalau awak letak dua-dua dekat sini, okay, fikir balik. Awak nak -3. Sekarang ni, kalau awak settlekan balik, +1 tambah 2. 1 tambah 2. Awak dapat +3 ke -3 dekat sini. Kalau awak letak dua-dua positif dekat sini. Ha. Ni pun asas algebra juga. Okay. Tepi ni tak payah fikir lah. Tepi ni awak tak payah fikir lah. Awak fikir yang ini je. 1M dengan 2M ni, awak kena guna operasi apa supaya dia jadi -3M. Dua operasi je awak boleh pakai. Tambah atau tolak. Positif atau negatif. Dia boleh jadi dua-dua, dia boleh jadi salah satu. Ini awak kena fikir sikit. Okay. Kalau dua-dua positif, dapat tak -3? Hutang 3. Awak bayar, awak ada RM1. Lepas tu esok awak ada lagi RM2. Kalau tak tahu ini, kalau dah tak tahu sangat, awak tekanlah kalkulator. Macam mana nak dapat -3 dekat sini. Ni sepatutnya kemudian kita belajar. Tapi tak apa. Cikgu nak tunjukkan punca. Boleh ke tak boleh ni? +1 kalau kita buat nombor biasa. +1 dengan +2. Jawapan ni berapa dekat sini? Tak boleh jadi positif. Ya, tak boleh. Dia akan jadi +3. So, maksudnya dekat sini tak boleh jadi positif. Okay, so kita padam. Okay, sepatutnya dia jadi nilai berapa dekat sini? Positif ke negatif? Cikgu nak. Negatif. Ya, dua-dua ni jadi negatif lah. Okay, hutang 1, hutang 2, -3. Belakang ni dia mesti tambah tolak je. Okay, dia mesti tambah tolak saja. Okay, macam tu. Okay, so mana satu punca dia cikgu? Okay, punca dia yang ini. Okay, kejap. Okay, bila awak dah letak simbol dekat sini, automatik dekat tengah ni awak ikut je simbol dekat sini. Negatif, dia letak dekat sini. Negatif, negatif. Okay, so daripada persamaan ni, dia akan jadi macam ni bentuk dia. Kurungan pertama, M tolak 1. Kurungan kedua, M tolak 2 sama dengan kosong. Okay. Dan kalau soalan tanya punca, awak just pindahkan aja. Dia jadi macam ni. M sama dengan 1. M sama dengan 2. Ini yang kita sebut sebagai punca. Okay. Ini yang kita sebut sebagai punca dia. Okay. Ni mungkin agak complicated sikit. Mungkin. Sebab ni awak dah belajar masa tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Okay. Sebiji. Okay. Kita cuma tambah satu langkah aja daripada apa yang awak dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Okay. Mungkin cikgu awak ada ajar guna kalkulator. Cikgu pun akan ajar juga. Tapi itu kemudian. Itu nanti. Okay. So, ini yang dimaksudkan dengan punca. Okay. Yang mana punca ni, kalau kita masukkan dalam persamaan kuadratik tu, dia akan bagi jawapan kita kosong. Okay. Contohlah. Okay. Contoh cikgu buka balik. Okay. Katakanlah cikgu salin balik persamaan tadi. Okay. M kuasa 2 tolak 3M tambah 2. Okey, punca cikgu 1 dengan 2. So, cikgu masukkan balik dalam kalkulator. Okey, M kuasa 2. Okey, M pertama tadi 1. 1 kuasa 2 tolak 3M. M cikgu sekarang dah jadi 1. Kemudian tambahkan dengan 2. Okay, awak akan dapat kosong. Bila awak masuk ganti balik dalam kalkulator, awak akan dapat kosong. So, inilah nilai yang kita sebut sebagai punca. Okey, nilai yang kita masukkan dalam persamaan tu, okey, supaya kita akan dapat kosong. Okey. Kalau contoh cikgu tukar nombor lain, katakan tiba-tiba cikgu letak 4 dekat sini. Okey. Okey, awak tak dapat kosong. Awak dapat selain kosong, maknanya 4 ni bukan punca untuk persamaan kuadratik tu. Okey. Itu dia. Ini kita akan belajar kemudian sekejap lagi. Okey. Alright. So, itulah yang kita sebut, yang kita namakan sebagai punca bagi persamaan
kuadratik. Okey, nilai yang kita masukkan dalam persamaan kuadratik supaya kita dapat sama dengan kosong. Itulah yang disebut sebagai punca. Okey. So kalau kita tengok pada graf, okey, cikgu besarkan sikit. Yang ini senang sebab dia bagi graf. Kita kena kenal pasti berdasarkan graf. Oops, okay. Okay, kita tengok soalan pertama. Okey, diberi X kuasa 2 tolak 4X tolak 5. Okey, macam mana nak cari punca cikgu berdasarkan graf? Okey, dia bagi graf, awak tak payah fikir panjang. Okey, awak tengok je. Okey, punca sama dengan, okey, graf, okey, sentuh nilai paksi X sama dengan berapa? Itu je. Kalau berdasarkan graf. Ini kita belum masuk kiraan detail lagi. Okay, so kalau awak tengok berdasarkan graf ni, okay, tengok. Ini graf muka senyum. Kenapa muka senyum? Sebab A kita adalah positif. Okay, so bila A positif, graf kita muka senyum. Okay, alright. So, tengok graf ni. Okay, soalan tadi tanya punca. Berapakah punca bagi persamaan kuadratik ni? Okay. So, punca daripada graf adalah cari nilai graf ni sentuh paksi X, nilai dia berapa? Okay, cikgu zoomkan lagi. Okay. Berapa agak-agak jawapan dia ni? Disentuh dekat mana tu agak-agak? Paksi X yang ni yang mendata tu, bukan yang macam kayu tu. Okay. So, kalau awak tengok dia dekat sini. Sini satu. Okay. Sini satu. Okay. So, inilah kita punya punca sebenarnya. Awak bacalah nilai. Ini berapa ni? Ni X sama dengan 5. Yang ini X sama dengan, kejap kosong. Ini sama dengan negatif 1. Ni X sama dengan negatif 1. Okey? Dah macam tu je. So, yang ini jawapan dia. Okey? Adalah X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Satu lagi X sama dengan 5. Kenapa punca kena ada dua jawapan, cikgu? Sebab ini kuadratik. Kuadratik kuasa 2. Membawa maksud nilai dia mesti ada 2 juga. Graf tu sentuh paksi X pada 2 point. Pada 2 titik pertemuan. So dekat sinilah yang warna merah ni adalah punca dia. Okay. Ini senang. Dia bagi graf. Awak tengok je graf tu. Okay. Cikgu bukan ke semalam cikgu ajar X sama dengan berapa? Itu paksi simetri. Okey. Tengah garisan yang memotong tengah graf. Hari ini kita belajar punca. Okey. Graf tu dia sentuh paksi X pada nilai berapa. Okey, so X negatif 1, X sama dengan 5. Macam tu je. Okey. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Okey, negatif X kuasa 2 tambah 10X tolak 16 sama dengan kosong. Nilai A negatif, graf masam. Okey. Ini cikgu minta awak tentukan. Berapakah nilai punca X sama dengan berapa untuk graf ni? Mana satu punca dia? Berapa nilai dia? Besarkan lagi. Cik. Tengok dekat sini. Patut dah nampak dah. Tengok graf tu sentuh X dekat mana? Itulah punca dia. Okey. Punca pertama berapa nilai dia? Okey, dia sentuh dekat sini. Satu. Okey. Dengan satu lagi dekat sini. Okey. So, itulah punca dia. Okey. Jawapan dia X sama dengan 2. Satu lagi X sama dengan 8.
Okay, ini punca daripada graf. Dia bagi graf, awak baca je daripada graf. Okay? Macam tu je. Dia tak pening pun. X sama dengan 8. Okay, kalau awak tak percaya, awak cuba masukkan dalam kalkulator. Contohlah. Okay, kita cuba masukkan dalam kalkulator. Okay, negatif X kuasa 2 tambah 10X tolak 16. Cikgu tak ajar dulu cara shortcut guna kalkulator. Okay, ni cikgu ajar basic je dulu. Okay, sebab cikgu nak awak tahu konsep. Okay, so cikgu gantikan nilai. Negatif. Ingat negatif dalam kalkulator jangan guna simbol ni. Guna simbol tolak yang biasa. Negatif, okay. Punca pertama adalah 2. Okay, kurungan. Okay, tutup. Masukkan nilai 2, tutup kurungan, kuasa 2. Okay, tambah 10. Okay, kurungan 2. Okay, lepas tu tolakkan dengan 16. Kita tengok dapat tak kosong. Okay, dapat kosong. Maksudnya betul lah. Okay, 2 ni adalah punca bagi graf ni. Kemudian satu lagi nilai dia adalah 8. Gantikan 8. Gantikan 8 juga. Oops. Okay, dapat kosong. Okay, so maksudnya betul lah jawapan kita. Okay, kalau awak kata tiba-tiba contoh. Okay, awak kata, cikgu kenapa tak boleh ambil ni cikgu? 4 contoh. Okay, kalau kita ganti nilai 4 dalam persamaan di kalkulator ni, awak takkan dapat kosong. Kalau tak dapat kosong, maksudnya dia bukan punca. Okay. Okay. Awak tak dapat kosong. So, dia bukan punca. Okay. Itu daripada graf. Okay. Cara kita nak cari punca daripada graf. Okay. Adalah teknik dia. Cari graf tu sentuh paksi X pada nilai berapa. Itu saja. Okay. Kita belum belajar lagi cara cari punca guna kalkulator. Cara cari punca guna kaedah manual. Itu kejap lagi kita belajar. Okay. Alright, so settle untuk soalan praktis 5A. Okay. So lepas ni kita akan pergi praktis 5B. Tentukan sama ada nilai yang diberi, nilai X yang diberi tu, adakah dia punca bagi persamaan kuadratik yang diberi ataupun tidak. Okay, ini pun senang aja. Okay, dia reverse dengan yang atas tu. Tadi dia bagi graf. Yang ini dia bagi nilai, awak kena masukkan dalam persamaan. Okay, kalau kata punca mesti sama dengan kosong. Jawapan akhir awak mesti sama dengan kosong. Okay, sebab itu syarat untuk kuadratik. Okay, tapi sebelum tu, kita um, break sekejap dalam 5 minit. 3.25, 3.26 macam tu kita akan sambung untuk soalan yang kedua, soalan B. Okay, 5 minit short break.
Testing, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, selesai untuk rehat 5 minit. Okey. So sekarang kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Tentukan sama ada nilai X yang diberi merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberi ataupun tidak. Ini macam cikgu sebut tadilah. Okey, cara dia adalah, okey, cikgu tulis dekat sini ganti nilai nilai dibagi huruf X ni. Okey, ganti nilai X atau huruf yang diberi, ganti nilai X dengan nombor diberi, okey, dalam persamaan, okey, dan kalau jawapan dapat kosong, okey, maksudnya nilai tadi adalah punca persamaan. Okey, ada pula adalah punca persamaan. Okey, kejap adalah punca persamaan. Ni cikgu tulis ayat panjang ni. Okey, awak diberi nilai. Okay, tengoklah huruf apa, nilai dia berapa. Masukkan dalam persamaan. Lepas tu kira mesti dapat kosong. Kalau awak dapat kosong, maksudnya nilai yang awak ganti tadi tu, nombor yang awak ganti tadi tu adalah punca bagi persamaan kuadratik yang diberi. Tapi, kalau awak kira-kira, awak tak dapat kosong. Secara automatik, nilai tu bukan punca bagi persamaan kuadratik. Okey? Fahamkah ayat tu dulu? Okey, kalau awak faham ayat tu, dia simple. Okay, straightforward. Ni sangat senang dan easy. Okay, kalau tengok TP berarti TP2 je. Dia bukannya TP4, TP5, dia TP2. Okay, alright. So cikgu tak nak guna macam contoh ni, disuruh buat jadual. Okay, tapi apa cikgu akan tunjuk adalah, cikgu akan guna contoh ni untuk terangkan. Okay, kejap kita pergi pada contoh dulu. Okay, cikgu salin dulu balik soalan ni tadi. Okay. Tak dekat sini. Agak sikit. Okey. So ini persamaan kuadratik kita. 2x kuasa 2 tambah x tolak 3 sama dengan kosong. Okey, dekat tepi ni nilai yang awak kena ganti. Okey, so cikgu akan highlightkan dekat sini. Okey, dengan warna kuning. Okey, so nilai x yang diberi tu adalah nilai yang awak kena ganti dalam persamaan. Okey, ini awak kena ganti dalam persamaan. Balik yang ni. Okey. Ni nilai cikgu tulis dekat sini point dia. Okey. Ganti nilai ke dalam persamaan. Okey, so kita buatlah satu-satu. Okey, contoh yang pertama tadi. Okey, 2. Okey, X kita mula dengan 1 dulu. Okey, 2x kuasa 2 tambah x tolak 3 sama dengan kosong. Okey, sekarang ni bila x sama dengan 1, okey, awak gantikan 2 X, apa-apa huruf X tukar dengan 1. Kuasa 2 tambah, okay, 1 tolak 3 sama dengan kosong. Okay, kira dulu. 1 kuasa 2, 1. 1 darab 2, 2. 2 tambah 1 tolak 3. Okay. 2 tambah 1, 3. 3 tolak 3 sama dengan kosong. Kosong sama dengan kosong. Okay, belah kiri dengan belah kanan awak dapat kosong. So, maksudnya X sama dengan 1 ni adalah punca. Okay, kemudian buat benda yang sama juga untuk X sama dengan negatif 3. Okay, cikgu buat dekat sini pula. 2X kuasa 2 tambah X tolak 3.
sama dengan kosong. Okey, bila X sama dengan negatif 3, okey, ganti nilai. Masukkan nilai. 2 darabkan dengan negatif 3 kuasa 2 tambah kurungan negatif 3 tolak 3 sama dengan kosong. Okey. Negatif 3 kuasa 2 awak akan dapat 9. So 2 darab 9. Positif darab negatif 3 awak akan dapat negatif 3. Negatif 3. Okey. So selesaikan belah kiri ni. 9 darab 2 dapat 18. Salah je. Sekejap 3, 3, 9. Negatif 3, negatif 3, 9. Positif, negatif 3. Okey. Tak apa, kita kira dulu 18 tolakkan dengan 6. X negatif 3 ni bukan punca kalau tak salah. Tengok balik. Okey, ya, bukan punca. So, betul lah. Ingatkan cikgu salah kira tadi. Okey, 18 tolak 6. Okey, sama dengan kosong. Okey, 18 tolak 6. 18 tolak 6 tu 2, 3. Awak akan dapat 12. Okey, 12 tak sama dengan kosong. Okey, bila tak sama dengan kosong, maksudnya, okey, X sama dengan negatif 3, bukan punca. Okey, dah, macam tu je. Yang ni tadi, okey, bila X awak sama dengan 1, okey, kita tulis balik X sama dengan 1 adalah punca. Dah, macam tu je. Okey, yang ini yang cikgu masukkan tadi. Awak diberi nilai X, kemudian disuruh tentukan adakah nilai yang diberi tu punca bagi persamaan kuadratik ataupun tidak. Okey, so cara dia awak gantikan sahaja huruf dengan nilai diberi. Kemudian tengok dapat tak dua-dua belah kiri kanan tu dapat tak kosong. Kalau dapat kosong maksudnya punca. Kalau tak dapat kosong maksudnya dia bukan punca. Dia macam tu je. Okey. Alright. So kita patah balik kepada soalan tadi. Yang ini cikgu akan tunjuk dua sahaja. Memang dua pun kan. Cikgu tunjuk satu je. Yang lagi satu nanti awak boleh cuba untuk buat sendiri. Okey. Cikgu akan tunjukkan soalan yang nombor 2 ni. 3x kuasa 2 tolak 8x tambah 4 sama dengan kosong diberi nilai x sama dengan 2, x sama dengan negatif 2. Okey, so yang ini kita kena gantikan. Okey, so buat je macam tadi. Okey, cikgu buat dekat sini. Yang pertama, okay, bila x sama dengan 2, okay, ganti nilai. 3 kurungan 2 kuasa 2 tolak 8 darabkan dengan 2 dalam kurungan tambah 4 sama dengan kosong. Okey, salin je balik. Sama dengan kosong ni awak salin je balik sebab dia dah memang ada. Okey, so selesaikan belah kiri dulu. 2 kuasa 2 awak dapat 4. So 3 darab 4 tolak 16 tambah 4. Okey, so belah kiri ni awak akan dapat 12 tolak 16 tambah 4 sama dengan kosong. Okey, 12 tambah 4 awak akan dapat 12. Okey, 12 tolak 6 ataupun 12 tambah 4 awak akan dapat 16 tolak 16 sama dengan kosong. Okey, so belah kiri dengan kanan awak akan dapat kosong. So kita kata X sama dengan 2 adalah punca. Okey. Kemudian buat benda yang sama pula untuk negatif 2. Okey, yang soalan ni dia nak tunjukkan perbezaan simbol. Apa jadi kalau awak salah masuk simbol? Okey, so yang ni kita tulis kat sini. X sama dengan negatif 2. Kejap X sama dengan negatif 2. Oh, okey, kejap Jadi, okey, sama balik. X sama dengan negatif 2. Okey, buat benda yang sama juga. 3 darabkan dengan negatif 2. Buat je. Okey, tolak 8 darab negatif 2 tambah 4 sama dengan kosong. Okey, kejap Okey, so yang ini negatif 2 darab negatif 2 akan dapat positif 4. 3 darab 4.
Okey, negatif 8 darab negatif 2, awak akan dapat positif 16. Okey, tambah 4. Okey, sama dengan kosong. Okey, ini dapat 4 darab 3, 12. Tambah 16, tambah 4. Okey, so belah kiri ni awak akan dapat nilai dia 16, 16, 32. 32 tak sama dengan kosong. Okey, so kita tulis kat sini X sama dengan negatif 2. Bukan punca. Dah, macam tu je. Okey, itu je. Dia tak complicated. Dia senang aja. Okey, so ini adalah jawapan untuk soalan yang kedua. Okey, soalan satu ni nanti awak boleh cuba sendiri. Okey, dia sama je teknik dia. Okey, pastikan jangan salah masuk. Jangan salah masuk nilai. Jangan salah masuk simbol. Okey, apa diberi, awak ikut nilai dia. Okey. Alright, so settle untuk praktis 5 soalan B. Okey. Seterusnya, okey, okay, ambil masa dulu kalau nak awak nak salin atau awak nak screenshot sebelum kita masuk kepada praktis yang ke-6. Kejap Praktis 6 ni praktis yang last kot. Okey, cikgu rasa. Sebab kalau ikut buku teks sampai praktis 6 ni kita dah lebih separuh dah sebenarnya. Okey, dah lebih separuh daripada bab 1. Okey. Jalan kerja dia sama je macam ni. Okey, awak ikut jalan kerja, awak faham kenapa dia macam ni, bagilah soalan macam mana pun, twist lah macam mana pun, sangat simple. Okey, cikgu boleh kata matematik tingkatan 4 dengan 5 ni dia lagi senang. Kalau konsep awak faham dan konsep awak tingkatan 1 2 3 awak um, boleh lah, at least awak boleh buat. Okey, at least boleh buat. Okey. Sebab cikgu nak faham ni pun makan masa. Dia bukannya belajar sekali terus dapat. Tak. Okey, cikgu dulu makan masa berapa tahun, barulah cikgu rasa, oh matematik ni simple je. Okey. Right. So, kita pergi kepada praktis yang keenam. Okey, ini yang tadi sebenarnya. Okey. Cari punca menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey. Yang ini kita guna bentuk lazim. Okey. Cikgu akan ajar uh, guna dua teknik. Okey, sekali arung je terus. Okey, cikgu akan ajar guna kaedah yang tadi, kita panggil kaedah bentuk lazim pemfaktoran. Okey, dengan satu lagi cikgu akan ajar guna kalkulator. Okey, tapi cikgu nak tanya dulu. Sebelum kita untuk kalkulator, Aisyah dengan Balkis. BLQ ni Balkis ni. Okey. Awak berdua guna jenis kalkulator yang mana? Adakah dia 570 ataupun yang ada tulis perkataan kelas Swiss? Cikgu nak tahu dulu. Sebab banyak kalkulator ni. Okey. Kelas Swiss. Okey, Balkis guna kelas Swiss. Aisyah guna yang jenis mana satu? Sebab lain kalkulator, lain dia punya cara dia. Okey, mantap. Kalau awak guna kelas Swiss, bagus. Okey, sebab kelas Swiss ni, dia lagi modern lah kita kata. Okey, dan kalau awak tahu pakai, petik jari je. Okey? Tapi cikgu akan ajar guna cara manual dulu. Okey? Alright. So at least awak tahu lebih daripada satu teknik. Okey. So kita pergi kepada soalan. Okey, ni cikgu akan ajar tiga-tiga soalan. Okey, P kuasa 2 tolak 7P tambah 10 sama dengan kosong. Tak cukup ruang, so cikgu salin dekat sini Okey, cikgu salin soalan ni dekat sini. Sekejap. Okey. So cikgu mulakan dengan soalan yang pertama ni. P kuasa 2 tolak 7P tambah 10 sama dengan kosong. Langkah pertama, okey, apa-apa mesti selalu ingat. Saya mesti pastikan persamaan tu dah ditulis dalam bentuk kuadratik, dah ikut bentuk arm dia. AX kuasa 2
tambah BX tambah C sama dengan kosong. Dia dah ikut susunan. Kalau dia belum ikut susunan, macam soalan yang kedua ni, okay, macam contoh. Soalan yang ketiga ni, awak kena susun dulu. Okay? Jangan main terus buat aja. Apa-apa tengok dulu. Okay? Kena teliti, tengok dulu. Okay? So kalau macam soalan ni tak payahlah, dia dah memang siap susun. Okay? Alright, so nilai A kita 1, nilai B kita -7, nilai C kita adalah 10. Okay, cikgu akan tulis dulu siap-siap nilai dia kat sini. Okay, so nilai A sama dengan 1, nilai B kita sama dengan -7, nilai C sama dengan +10. Ada sebab kenapa cikgu suruh. Sebab nanti nak guna kalkulator. Okay, tapi sekarang cikgu akan ajar guna kaedah pemfaktoran. Ini teknik yang sama. Awak belajar masa tingkatan 1. Okay, so cikgu tulis kat sini. Cari punca cari punca guna kaedah faktor. Manual lah. Okay. Okay. Untuk guna kaedah faktor, okay, apa awak kena buat? Langkah pertama, ingat tadi, awak mesti buat bentuk lazim. Mesti buat dalam bentuk lazim. Okay. Yang mana yang pertama ni, dia mesti untuk AX kuasa 2. Dekat tengah ni mesti untuk BX. Dekat hujung ni mesti nilai untuk C. Okay, so dalam kes ni, okay, cikgu buat dulu bentuk lazim. Kemudian supaya tak lupa, cikgu tulis dulu dekat atas ni. Okay, yang pertama ni, kolom pertama untuk AX kuasa 2. Untuk yang tengah ni, untuk BX. Untuk yang hujung ni adalah C. Okay, langkah pertama, buat bentuk lazim. Okay, buat palang ni. Langkah kedua, cikgu tulis dulu. Kolom pertama untuk siapa? Kolom kedua untuk siapa? Kolom ketiga untuk siapa? Okay. Langkah ketiga, cikgu salin dekat bawah ni. Okay. So dekat sini, AX kuasa 2 cikgu adalah P kuasa 2. Okay. Cikgu salin dulu siap-siap P kuasa 2. BX cikgu dekat sini adalah -7P. Okay. C cikgu dekat sini adalah +10. Alright. Macam tu. Okay, setakat ni, sampai langkah ni, ada yang kurang jelas tak untuk Aisyah dengan Balkis? Cikgu kena slow down sikit. Tak ada Okay. So, bila dah buat macam ni, okay, kita buat satu-satu. Okay, pergi yang pertama dulu. Okay, untuk belah kiri ni, yang sebelah kiri ni, belah kiri ni dia mesti awak kena fikir berapa darab berapa dapat benda yang kita nak tu. Okay, contoh macam ni. Awak tengok ni. Awak nak P kuasa 2. Okay, so berapa darab berapa dapat P kuasa 2? Itulah yang awak akan tulis dekat sini. Berapa darab berapa dapat P kuasa 2? Itu nanti cikgu tulis sekejap lagi. Okay, so dekat sini, nak dapat P kuasa 2, awak kena darabkan P dengan P. Okay. Mana darab dia cikgu? Darab dia tak payah tulis lah. Kita tak tulis. Okay. Tapi kalau nak tulis pun, awak tulis dekat sini. P darab P, okay, sama dengan P kuasa 2. Tapi biasa cikgu tak tulis pun. Okay. Kemudian yang sini pula. Okay, yang sini BX ni. Okay. Simbol ni jangan fikir dulu. Simbol jangan fikir dulu. Simbol fikir nanti. Okay. Awak fikir dulu yang nombor ni. Okay. BX awak adalah 7P. So awak kena fikir berapa darab berapa dapat 7P. Okay, 7P ni kan sebenarnya 7 darab P. Okay, so awak buatlah 7 dengan P dekat sini. Okay. Cikgu, kalau saya terbalik, saya nak tulis P dulu baru 7, boleh tak cikgu untuk yang ini? Boleh. Sama je. Okay. Dia boleh antara salah satu. Okay. Ni berkaitan dengan faktor tingkatan 1. Dia macam mana awak dah dapat 10? 2 darab 5 ataupun 5 darab 2 ataupun 1 darab 10. Dia macam tu je. Okay, konsep dia. Okay.
Kemudian ini dapat sini, okey, darabkan. Okey, atas dengan bawah, bawah dengan atas. So, P darab 7, awak akan dapat 7P. Yang ini pula, P darab P. Betul lah. P darab P, okey, awak akan dapat P kuasa 2, kejap P kuasa 2, X. Cikgu yang salah. Aduhai. Balik, terbalik. Sorry, sorry, sorry. Kejap Patut macam pelik je. Terbalik. Dekat sini terbalik. Okey. Yang pertama, AX kuasa 2. Dekat tengah ni nilai untuk C. Dekat sini baru BX. Okey. So, terbalik. Okey. So, cikgu betulkan balik. Ni P kuasa 2. C cikgu tadi positif 10. Okay, BX tadi negatif 7P. Baru betul. Okay, so ni P kuasa 2 adalah P darab P. Okay, nak dapat nilai C adalah 2 dengan 5 contoh. Okay, kalau nak pakai 1 dengan 10 boleh tak cikgu? Boleh? Okay, kita cubalah. Okay, katakan awak nak pakai 1 dengan 10. Boleh je, tak ada masalah. Okay, P darab 1 awak dapat 1P. P darab 10 awak akan dapat 10P. Okay, bila dah dapat awak kena fikir. Yang dekat belah kanan ni awak hanya boleh guna tambah atau tolak saja. Okey, dia tak akan jadi darab, dia tak akan jadi bahagi. Okay, so sekarang ni awak kena fikir. Kalau awak guna 1 dengan 10, awak dapat 1P dengan 10P, boleh tak awak dapat negatif 7P? Ataupun boleh tak awak dapat 7 dekat sebelah kanan ni? Kalau awak guna 1 dengan 10. Boleh ke tak boleh? Untuk sebelah kanan. 1 dengan 10. 1 tambah 10 dah jadi 11. 1 tolak Tak. 10 tak boleh kan? So maksudnya awak jangan guna 1 dengan 10 ni. Guna faktor yang lain. Okay. Okay. So kita boleh guna contoh 2 dengan 5. Okay. 2 dengan 5. Ini akan dapat 2P. Ini akan dapat 5P. Ini dah boleh lah. Okay. Awak nak negatif 7P. So negatif 7P, ingat BX ni tadi dia mesti tambah. Belah kanan ni mesti tambah atau tolak saja. So awak nak dapat negatif 7P. So dua-dua ni kena tolak. Okay. Secara automatik belah sini awak akan ikut. Simbol dekat sini dia akan ikut. Yang belah kanan ni. Okay. Sebab belah kiri ni semua sebenarnya darab. Belah kanan ni semua adalah tambah atau tolak saja. Okay. Sebab tu negatif darab negatif awak akan dapat positif 10. Okay. So punca dia adalah, okay, buat kurungan. Yang pertama ni P tolak 2. Okay. Yang kedua P tolak 5. Okay, sama dengan kosong. Wajib tulis. Okay, kalau awak tak tulis sama dengan kosong, automatik salah. Okay, kita kata jawapan awak tu tak lengkap. Tak habis buat. Okay, cikgu scroll ke bawah sikit. Okay, dah dapat macam ni. Okay, apa kita buat? Okay, kalau cikgu asingkan. Cikgu tunjuk detail sikit P tolak 2 sama dengan kosong. P tolak 5 sama dengan kosong. Pindahkanlah P sama dengan 2. Satu lagi ni P sama dengan 5. Okey, dah macam tu je. Okey, itulah dia jawapan dia. Okey, untuk jawapan yang pertama, cikgu zoom outkan sikit. Okey, macam tu je. Okey, so inilah punca untuk soalan yang pertama. Okey, nilai P sama dengan 2, P sama dengan 5. Okey, ikut je macam ni. Okey, alright. Ini kaedah pertama, guna calculator. Guna manual pemfaktoran. Kejap lagi cikgu akan ajar guna calculator. Okey, kita belajar sekali arung. Senang cerita. Okey, ni teknik pertama tadi. Okey. Sekarang kita pergi kepada teknik yang kedua. Okey, teknik kedua ni disebabkan Balqis dengan Aisyah guna apa tu? Um,
Kelas Swiss. Okay, Batrisha guna kalkulator jenis apa? Kelas Swiss ke ataupun kalkulator yang biasa? Plus Swiss. Okay, bagus. Kejap Aduh, kan. Sekejap. Kejap Okay. Ada ni sikit call tadi. Okay. So, untuk kelas Swiss, ini cikgu tunjuk cara guna kelas Swiss. Okay. Cara dia, okay. Cikgu akan guna ni lah. Patah balik dekat sini. Okay. Tada. Okay. Mana kelas Swiss cikgu? Okay, this one Okay, awak tengok skrin dekat sini je. Okay, yang ini sepatutnya awak akan nampak lah. Okay. Kejap mana ni boleh nampak besar sikit tu. Step by step tu. Sekejap Nah, ini kot. Okay, cikgu tunjuk 3 skrin. Okay, so langkah pertama, apa awak kena buat adalah, awak nampak butang menu kan? Menu setup ni. Okay, awak tekan. Okay, tengok kat sini menu. Okay, dekat sini, awak akan nampak banyak function. Okay, so cara nak guna calculator, macam mana kita nak cari punca guna calculator. Okay, cara dia adalah, awak tekan butang menu, ikut yang, ni cikgu letak kat bawah lah. Allah, tak boleh adjust ke ni? Sekejap Okay, ikut yang ni. Okay. Yang ini cara tekan kalkulator. Okay. Yang ini pop up dia. Dekat kalkulator tu keluar apa. Okay. So langkah pertama kita ulang balik. Sekejap Cuba tekan satu. Okay. Kita mula balik. Okay. Langkah pertama awak tekan menu. Okay. Dia akan keluar macam ni. Okay. So langkah seterusnya apa awak kena buat adalah tekan anak panah bawah ni sampai awak jumpa. Okay. Sekejap Mana satu dia punya ni? Sekejap. Bagi cikgu tengok dulu. Rasanya table ni. Sekejap ni matrix spreadsheet. Okay. Sekejap Cikgu tak ada yang manual punya. Ah, okay. Padam balik. Okay, balik semula Cikgu tunjuk balik. Kita tekan menu. Okay, padam. Kita tekan menu. Okay, kemudian. Okay. Awak tekan lagi sampai awak jumpa yang ini. Okay, sebelah nombor 9 ni. Awak jumpa ni. X, Y sama dengan kosong. Okay, dia akan keluar A. Double dot equation function. Okay. So, okay, awak tekan butang. Okay, A awak dekat sini A warna merah. So, awak tekan alpha merah. Okay, dia akan tukar polynomial dengan simul equation. Okay. Kalau kuadratik, awak tekan nombor 2. Okay, tekan nombor 2. Okay. So, dia akan keluar polynomial degree. Okay, polynomial degree, kita belajar kuadratik. So, kuadratik ingat kuasa 2. Polinomial ni awak ingat kuasa berapa? Okay, so kuasa 2 awak tekan butang 2. Tekan butang 2. Okay, dia akan keluar macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalkulator kelas Swiss, dia dah siap-siap bagi awak bentuk am. Okay. Tapi macam cikgu sebut tadi lah. Pastikan awak tahu A berapa, B berapa, C berapa. Okay. Boleh. Yang ini cara step by step dia. Yang kilok atas ni cara tekan. Yang ini pop-up display dekat calculator. Okay. Awak ikut cara yang atas ni. Okay. Tengok dapat tak? Kalau ada calculator boleh cuba tekan. Okay. Boleh untuk yang ini. Okay. So sekarang ni kita nak masukkan nilai. Okay. Masukkan nilai awak ikut. Awak tengok turutan. Sorry. Awak masukkan nilai dia. Okay. A tadi persamaan nombor 1 ni berapa? Nilai A dia. Nombor dan simbol je A dia berapa ni? P kuasa 2
tolak 7P tambah 10 sama dengan kosong, sama dengan kosong. A dia tadi berapa? P. A dia P. P tadi nilai dia berapa? Awak tak boleh tulis P. 1. Satu. Okay, so tekan satu. Okay, satu. Okay, lepas tu tekan sama dengan. Okay, dia akan pergi dekat B pula. Okay, B awak -7. So tekanlah -7. Jangan guna butang ni. Okay, jangan guna. Kalau cikgu kata jangan guna, jangan guna. Okay, ada setengah masa nanti awak akan dapat jawapan yang salah. Jangan. Okay, so B awak -7. Lepas tu tekan lagi sama dengan, dia akan pergi dekat C pula. C awak 10. Okay, so tekan je 10. Positif tak payahlah tulis. Tak payahlah tekan tambah. Terus je masuk nombor. Okay, positif 10. Okay, lepas tu tekan sama dengan. Okay, sekejap Okay, tekan sama dengan. Okay, lepas tu tekan lagi sama dengan. Okay, dia akan terus bagi jawapan. X1 punca pertama, nilai X pertama adalah 5. Okay. Kalau nak cari X kedua, tekan lagi butang sama dengan. Dia akan keluar. Punca kedua adalah, nilai X kedua adalah 2. Okay. So, kita check balik tadi jawapan. Betul tak tadi jawapan kita dapat? 2 dengan 5. Okay. 2 dengan 5. Sekejap betul lah. Okay. Itu cara guna calculator. Kelas Swiss Kalau awak guna calculator yang lama tu, teknik dia lain pula. Itu nantilah. Tapi sebab awak semua guna kelas Swiss, okay, so cikgu akan guna kelas Swiss. Okay. Yang atas ni, keylog ni, cara awak nak tekan. Ikut je. Okay, susunan dia. Okay. Dan ingat calculator ni, awak boleh guna untuk semakan dengan kalau nak cepat. Okay, terutama kalau kertas satu. Kalau kertas dua dibagi, okey, selesaikan guna kaedah ni. Awak kena tunjuk. Okey? Macam tu. Okey? Jelas? Dapat untuk cara tekan guna kalkulator kelas Swiss. Boleh? Boleh. Okey. So yang ini cikgu akan save juga. Kejap Allah, mana nak screenshot ni? Kejap sebentar. Okay, save this one. Okay, so awak boleh cuba. Setiap kali awak buat kan, kalau awak tak pasti, okay, belajar guna teknik manual dan dalam masa yang sama, awak periksa guna kalkulator. Okay, itu cara awak belajar. Manual dan kalkulator. Jangan sepanjang masa guna kalkulator. Okay, tajamkan asas sikit kita punya minda tu. Okay, so samalah dengan soalan lain ni. Okay, cuma hati-hati dengan soalan nombor berapa ni. Nombor 3 ni awak kena hati-hati. Okay, pastikan ikut bentuk arm dia, susunan dia. Kuasa 2 duduk depan. Kuasa yang tak ada kuasa BX duduk tengah, kuasa 1. Nombor saja duduk dekat belakang. Okay, macam tu. Okay. Awak boleh cuba guna dua-dua teknik tu. Manual, kaedah pemfaktoran dengan guna kalkulator. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Cikgu stop sampai sini. Untuk baki soalan seterusnya ni, InsyaAllah, kalau ada masa, ada rezeki, lain kali kita akan sambung lagi. Tapi sekurang-kurangnya bab satu ni cikgu dah dapat cover lebih separuh sebenarnya. Okay, dah dapat cover lebih separuh dah. Okay, InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita akan jumpa lagi lah. Okay, so sekian itu saja untuk kelas hari ini. Selamat kembali ke sekolah. Selamat datang ke tingkatan 4. Okay, selamat menghadapi uh, SPM dalam masa lagi 2 tahun. Okay. Itu saja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.